Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment Pegawai guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini dalam satu lagi episod yang terbaru dalam Mana Suka Podcast. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan di intro. Okey, so malam ni adalah malam episod yang terbaru untuk Mana Suka Podcast dan kita membawa seorang subscriber yang dah lama subscribe dengan channel The Segment daripada dulu sampai sekarang. Dan saya rasa ramai kot yang tengah tunggu dia bercerita secara live ataupun bercerita secara orang kata apa, face to face kan, bercerita secara face to face. So, jom kita jemput dia. Mari. So, inilah orang dia kan, yang mana yang pernah ataupun yang mana yang pernah tengok episod kita yang sebelum ni mungkin korang tahu siapa, tapi yang mana yang tak tahu, so inilah orang dia. Jadi, apa khabar Ain? Baik, Assalamualaikum semua. So ini adalah Ain, okey. Ain yang pernah menceritakan kisah-kisah yang orang kata apa? Yang agak menggila jugalah sebenarnya kan. Sebelum ni cerita apa Ain? Yang kita apa korban ilmu hitam kita ada, and then minyak dagu. Itu semua yang gila-gila punya. Yang ada Jawa-Jawa, unsur-unsur Jawa tu. Unsur-unsur Jawa. And then dia ada yang cerita yang apa? Yang pasal uni tu. Korban ilmu hitam tu. Korban ilmu hitam kan. So inilah orang dia kan. Nak dapatkan dia ni bukannya senang tau. Sebab dia daripada mana ni? Melaka. Daripada Melaka nak suruh dia datang ke Shah Alam ni agak payah juga. Dia ni busy sikit. Okey Ain, mungkin Ain boleh introducekan diri Ain kepada semua yang mungkin orang kata tak, saya rasa probably dalam 80% orang kenal kot Ain ni siapa. Okey. Tapi mungkin ada yang tak kenal. So Ain silakan. Okey, Assalamualaikum. So nama saya Ain. Actually saya dah mula kenal dengan The Segment daripada sejak awal-awal dia mula nak memperkenalkan The Segment channel ni lah. And the thing is saya tetap dengan The Segment because dia punya pengacara ni memang sangat-sangat very sangat-sangat mendengar lah. And then dia look like very good perbualan tu, so dia boleh bagi feedback yang dia tanya soalan yang I boleh jawab, so okey lah, comfortable lah, yang penting comfortable. Okey. So itulah dia Ain. Okey, so Ain, malam ni aku tengok macam banyak barang-barang yang Ain bawa malam ni. So probably Ain mungkin boleh ceritakan sikit apa barang yang sebenarnya Ain bawa ni. Okey, so baru-baru ni Ain ada buat ni homemade jamu tau. Actually jamu ni adalah resepi daripada family Ain sendiri, which is memang mak Ain yang buat. Mak Ain yang buat? Yes. Okay. Resepi mak Ain tapi Ain yang buat. Cumanya untuk go further untuk trend yang terbaru, Ain ada buat penambah suai dan juga pengasingan lah, which is ada jamu lelaki dan jamu wanita. And kita tahu jamu ni tipikal sikit lah, rata-rata orang biasa minum yang macam makjum, yang dia simple kapsul, tapi Ain still buat dengan condition yang still traditional, which is minuman. Okey. So dengan minuman ni actually banyak dah sebelum ni Ain cuba untuk sharekan tentang dia punya tester, feedback apa semua, dan alhamdulillah hampir 6 ke 7 tester dan hari ni Ain boleh buat, ini adalah second production yang Ain buat, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang baik sebab baru 2 minggu Ain buat. Bukan 2 minggu, hari Ahad lepas Ain buat, 3 hari saja dah sold out. Boleh tahan. Tapi itulah tak banyak. Edisi lelaki sejati susu ayam jantan ni apa benda? Susu ayam jantan ni. Aku dengar nama pun macam takut. Seram kan. Okey. Secara ringkas Ain ceritakan untuk edisi lelaki ni, Ain khususkan pada 3 bahan utama, iaitu susu ayam jantan, tongkat alis seperti mana yang kita tahu khasiat dia, dan juga ubi jagar. So direct speak, kalau nak ikutkan sebenarnya dengan cara kita bekerja, kita punya lifestyle, rata-rata kebanyakan tenaga lelaki macam ni nak kata efek lah. Efek maksudnya macam cepat lesu, and then stamina tu memang kurang lah. Yes, betul. Kalau macam nak kata cuti pun hanya 2 hari dalam seminggu. So kadang-kadang pun kalau yang kerja swasta sehari saja. So memang tak ada masa untuk nak jaga diri sendiri. Nak lagi kalau duduk dekat city ni, kat bandar dengan jam. Itu dia.
Hidup penuh dengan jam. Hidup dengan jam kan. Pergi kerja jam, balik kerja pun jam kan. Otak pun boleh jam. So yang ni kalau katakanlah penonton-penonton kita nak beli benda ni kan, macam mana? Okey, kat sini nanti Ain akan sharekan dekat Hafiz di segmen, which is nombor telefon Ain yang boleh contact lah dengan another person yang boleh tolong Ain untuk jawab apa-apa saja soalan berkenaan tentang di Jamu Liati ni. Right? Saat lagi diorang dapat nombor telefon Ain kan, diorang bukan nak beli jamu, diorang suruh cerita hantu. Masalah. Dah satu masalah nak cari hantu. Okey. So Ain, malam ni berapa banyak cerita yang Ain ada lebih kurang? Kalau nak ikutkan cerita daripada Ain sendiri ada 2 dan satu lagi adalah cerita daripada kawan Ain. Dia minta Ain untuk sampaikan. So hari ni. So mana dia tak datang hari ni? Dia tak datang. Apa? Dia tak boleh datang because itulah mami kan. Mesti ada ramai anak ni cerita dia. Tak boleh nak keluar rumah. Dah makan belum ni? Belum. Kat sini ada makan burger juga sebenarnya. Okay. Burger tu tak sihat. Kuih tiaw lebih sihat sebenarnya. Kita ada belikan kuih tiaw untuk Ain. Okay? Kalau Ain tak nak makan, tak apa, saya boleh makan. Okay? Okay Ain, jom kita mulakan kisah Ain yang pertama. Okay. So untuk kisah pertama ni dia terjadi tak lama lah, which is bukan yang very long time ago. Dia terjadi masa Ain kerja ulang alik KL to Melaka. Ulang alik? Yup. Hari-hari? Before ni kan I beritahu you kan ada satu station tu yes. Yang you bercakap dalam bas tu. Dalam bas ke? Kita driving. Tapi masa tu dalam bas tu siapa pula? Aku main bedal je. Okay. Line memang teruk lah. Okay. On that particular night, yes. Yang telefon banyak kali asyik putus. Okay. So that time masa tu masih berulang alik lah. Yes, betul. Okay. Right. So kejadian tu berlaku masa I tengah buat kerja inspection. Okay. Masa tu macam I bekerja sebagai safety site. So masa tu I bekerja dengan courier company. Okay. So courier company ni untuk kita punya team inspection dia bahagikan kepada 3 lah untuk peninsula ni. Okay. Which is Northern, Central, 4, East Coast dan juga Southern. Okay. So I bahagian Southern. Tunggu jap. Mikrofon tu tak ada depan. Sorry. Dia takut dia ada bulu-bulu. Takut dia muffled. Okay. So Ain kerja dengan courier company. Okay. Yeah. So time tu I dapat untuk Southern punya inspection lah, which is masa tu I cover Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Then nak dijadikan cerita, benda ni berlaku masa I dah end of inspection tu. Area Negeri Sembilan lah. Bestnya untuk inspection ni I pergi tempat-tempat yang tak pernah I pergi pun. Okay, kalau sebelum ni I pernah cerita I kerap dapat that something yang different, which is tempat tu yang I tak pernah pergi pun. Right. So time tu adalah 2 SP ni, 2 center point ni yang I pergi untuk inspect yang memang I tak pernah pergi. And the best thing, kawasan tu kawasan nak kata agak pendalaman jugalah untuk laluan nak ke sana tu, sebab I refer totally pakai Waze. Tak tahulah Waze tu memang ada jalan lain ke atau memang saja Waze tu acah-acah bawa jalan macam tu tak sure. So time tu I inspect. Makan ya? Okay, makan, bismillah. Okay, betul. Then masa tu dekat area Negeri Sembilan, dekat bahagian mana Kuala Pilah. Then ada lagi dekat dalam, tak sure Tebrau ke kat mana, I pun dah lupa dah. Tapi memang lagi dalam lah. Siapa yang tahu dekat kawasan Negeri Sembilan tu, dia ada satu kilang simen masa tu. Okay. Tapi tak jauh lah daripada situ. So SP tu nak kata tempat dia tak berapa nak cun. So banyak kena komen and then nak kena briefing staff. So kat situ banyak kerja yang Ain kena buat. Kat situ satu central point saja Ain kena habiskan dalam setengah hari jugalah. Termasuk nak brief dengan asap-asap. Brief dengan kena asap. Brief staff apa semua. So tak tahu kenapa hari tu I rasa macam betul-betul penat. Kata tertidur lah dekat satu kawasan. I rasa tepi jalan je tempat tu. Dia bukan macam tempat spesifik. I tengok macam tempat tu macam ada satu kedai makan yang tak ada apa, nak kata tak ada orang menjaga. Tapi dekat side sebelah kanan tu ada kilang simen besar.
Okay. Macam seems like macam kuari lah, something macam tu. Tapi bukan kuari, dia memang buat simen. So Ain tengok kat situ macam ada orang ulang-alik. So okay lah, selamat lah untuk tidur, untuk rehat sekejap. And nak dijadikan cerita, kita ialah penat nak tidur apa semua kan. Ain bangun-bangun, Ain rasa Ain start kat situ pukul start tidur 12.45 tengah hari. Ain bangun-bangun pukul 5 petang, sorry. Bukan 5 pagi, 5 petang. Okay, alright, okay, betul. Lepas tu bangun-bangun, macam alah, ada 2 lagi SP tak pergi. So nak kata tak apalah, hantar je lah report, bagi tahu yang tu kita go pada besok harinya. Dan okey lah, bila kita tidur lama dalam kereta, posture tu kan tak elok, tak betul. So mulalah rasa sakit-sakit badan apa semua. Lepas tu kita banyaklah menggeliat kat situ, relax dulu, habiskan pening-pening apa semua kan. Tengok ada makanan yang pagi tadi bawa tak makan, so makanlah dulu, relax, tengok ada still lagi ada orang jalan, tapi look like macam dah nampak kurang lah compare dengan tengah hari tadi. Right. So bila dah relax macam tu, mainlah dulu handphone. Dah alang-alang kita tak pergi mana, terus nak balik Melaka, kita main dulu handphone. Tengok ralik main handphone, tengok-tengok dah hampir maghrib. Lepas tu macam sudah, kata okey lah, tak apa, kita set ways kita go balik. Masa tu nak menghala ke Kuala Pilah. Actually Ain tak tahu jalan yang Ain go through tu menghala maksudnya memang itu jalan yang betul ataupun tidak. Okay. So okay, tak apalah. Ni follow ways je lah ni. Memang totally follow ways. Okay. Follow ways. Ada satu tempat ni, selekoh lah, tapi kiri kanan memang hutan. Jalan tu quite sempit juga. Tak kedua lorong, tapi agak sempit. Boleh lah, kira okey lah, tapi cuma tak boleh laju sebab dia ada curam apa semua kan. Pagi view dia memang cantik, tapi kalau malam quite creepy. Kat situ sebenarnya lampu pun macam jauh sikit baru jumpa lampu jalan. Something like macam tu. So masa tu okey lah, Ain teruskan je jalan, tengok-tengok macam dah maghrib apa semua kan. Tapi okey lah, tak apalah, kita tawakal, kita nak balik dah. Ain rasa macam Ain lama dekat jalan tu. Walhal masa masuk tu rasa macam sekejap je hutan simpan tu. Lepas tu macam kenapa macam lama Lepas tu bila follow je ways tu, dia kata turn right. Bila kita turn right, jumpa balik simen tu. Oh, okay. Masa tu Ain tengok jam dah pukul 8 lebih. 8.20, 8.25 something macam tu lah. Lepas tu kenapa pergi jalan ni balik kan? Okey lah, tak apa. Ain relax sekejap, buka tingkap, tengok kalau ada orang lalu lalang, tapi tak ada juga. So agak gelap, memang tunggu tengok lori apa semua, macam tempat tu dah, factory tu macam dah nak close dah. So kata macam mana Okey lah, tak apa, kita set balik ways. Kita tengok macam dekat ways tu kan dia ada option jalan mana yang nak kata kita boleh pergi. So masa tu Ain choose untuk Ain offkan yang elak tol tu. Lepas tu Ain cari jalan besar. Mungkin dia tunjuk jalan besar, tapi jalan tu juga dia bawa. Walaupun Ain dah pilih another option, dia masih bawa jalan yang sama. Masih bawa jalan yang sama. Right. So Ain turn back balik pada yang kilang simen tu pada pukul 9.10 minit. Masih sama. Dan kat situ Ain rasa macam okay, something wrong kat sini. Lepas tu Ain relax sekejap, tapi line semua okey. Dia tak ada line problem ke apa ke. So Ain call mak. Masa tu pun mak call tak dapat, tapi Ain call luar dapat. Then Ain call mak, Ain cakap Ain kata, mak, orang lambat balik ni. Kenapa balik lambat? Biasanya tak sampai macam ni, bla 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 kan. Lepas tu kata tak tahulah mak, asyik jumpa jalan yang sama je. Kat situ mak Ain dah mula perasan lah, sebab the sound ni pun dah berbeza kan. Tak apa, kau keluar daripada kereta. Dia kata, ibu jari kau tu, kata kalau boleh kau buka kasut ke apa, kau berkaki ayam dekat tapak kau berdiri sekarang ni. Dan kau minta dalam hati, ya Allah, minta untuk tunjukkan jalan yang betul. Okey, dengan berkaki ayam ni lah. Kata keluar daripada situ, dan kata selawat 3 kali, baca ayat kursi. Bila kau rasa macam dah betul-betul okey, kau masuk balik kereta dan selawat, teruskan perjalanan. Dia kata macam tu. So Ain pun buat apa yang mak Ain cakap. Dan
jalan kali ni agak jauh. Cuma Ain tak boleh nak betul-betul detect itu jalan yang sama ataupun tidak. Cuma yang Ain perasan timing jalan tu agak jauh compare daripada yang tadi. And finally Ain dapat jalan keluar. Cuma dia tak ada apa-apa gangguan yang menunjukkan lah. Cuma dia bawa Ain dekat kawasan-kawasan yang sama juga. Dia sesatkan Ain kat dalam tu. Ya, sampai 2 kali. So I rasa macam okey lah. Ini cerita ni tahun bila ni? Tak, bukan tahun bila. Beberapa bulan yang lepas. Oh, baru lagi lah. Baru lagi. Tahun ni juga. Tahun ni juga. Kira macam bulan 3 sebelum raya. Tapi sebab apa yang you sesat tu tak tahu kenapa. Tak tahu. I mean, kenapa, apa punca dia tak tahu. Ataupun whatever yang you rasa yang mungkin you tahu. Kok tersesat? So far memang tak ada. Tak ada nak kata macam hint-hint ke apa ke. Cuma tak ada. Kan usually kan selalu macam orang tersesat ni macam dia ada hint-hint dia kan. Betul. Cuma time ni memang tak ada apa-apa. Dia, even masa yang Ain duk lalu kawasan yang sama tu pun dia tak ada menunjukkan macam ada apa lalu ke something ke. Memang tak ada. It's like macam Ain just macam biasa pagi tu memang nampak view cantik, lepas inspect, rehat, tidur, and bila bangun tu mungkinlah kat situ Ain ada ganggu ke apa ke Ain rasa untuk kawasan dia ke apa. Sebab Ain kata ada kedai kan, ada kedai yang tak buka, mungkin dia duduk kat situ. Mungkin. So kat situ cakap budak ni syok tidur kan. Mesti ni aku bagi kau exercise kan. Dia aku lama sikit kan sendiri kata kan. Tapi nasib baik lah orang kata masa Ain call mak tu dapat cuma mak memang call Ain banyak kali. Tapi memang tak dapat. Memang tak dapat. Masa tu alhamdulillah mungkin nak kata Allah masih bagi jalan kan. So boleh dapat kontak mak. Baik gitu. Tapi itulah petua mak pun dia macam enggak biasanya mak memang kalau sebelum ni ada yang bagi petua macam baca Salam Sulaiman kan. Macam ni pun antara salah satulah sebab mak Ain juga sebab mak Ain juga dia orang yang biasa nak kata masa dia kecil-kecil dia biasa cari apa rumput-rumput untuk bagi lembu makan. Kadang-kadang masuk sampai ke kawasan hutan. So dia pernah juga sesat apa tu semua tu antara petua orang-orang lagi lama lah. Berkaki ayam. Ya, berkaki ayam, selawat apa yang patut dan minta ya Allah kata bantu aku untuk cari jalan yang betul. So maknanya daripada you keluar tu kan masa the first round, second round you tersesat dalam tu contohlah kata 30 minit lah tapi masa you nak keluar tu dia lebih daripada 30 minit lah nak keluar. Perjalanan tu lebih panjang lah. Betul, dia lebih panjang. And then masa tu I baru nampak ada perkampungan sikit-sikit. Yang tadi memang gelap. Memang totally gelap. Malam pukul 8 lebih nak pukul 9 kan. And yang weirdnya memang tak ada satu kereta pun yang lalu. Tak seorang seram. Seorang nasib tak ada apa-apa jadi So dan paling creepy I bawa masa tu kereta nak kata MPV. I seorang. So you bayangkan yang kat belakang tu kalau dia mengikut. Ya tu. Mungkin sekampung I bawa. Kan. You never know Jangan. Okay. Alright. So ini adalah cerita Ain yang pertama Okay Ain, jom. Saya makan dulu Ain Okay, bismillah. Tengok macam geram kan. Sedap ni kucing goreng ni. Beli Faizal bawa tadi pergi beli kat mana? Pergi beli. Section 9. Dia punya packaging tu cantik kan. Packaging dia macam orang kata makan kuih tiaw yang orang Cina jual kan. Dekat dalam bagusnya dekat box. Apa ni dekat city ni dia punya packaging tu ada je jumpa yang unik-unik. Kalau dekat kampung biasanya bungkus gitu lah. Kalau tidak nak beli juga tadi kuih tiaw yang bungkus gitu. Tapi fikir alah plate pula tak ada kan. Okey Ain, jom kita dengarkan cerita Ain yang kedua. Okey, cerita kedua ni cerita Ain ceritakan yang kawan Ain punya lah sebab Ain takut akan hilang dia punya tu. Okey, boleh. Pada Emma minta maaf kalau cara cerita Ain ni macam tak pandai nak bawa feel tu. Emma? Nama dia Emma. Oh, dalam ni pun ada Emma juga ni. Kita punya team. Oh, team yang sama lah ni. Ya, secara spontan secara spontan. Budak Emma ni pun antara kawan Ain yang buat bisnes dari rumah. So nama ini sambal hitam. Pun dia buat sendiri. Sambal. Pedas. Member manja. So sambal hitam ni nanti Ain pun akan share juga, memang sedap. Memang dia buat sendiri. Ni pun memang resepi mak dia.
family dia. Pandai kan budak-budak zaman sekarang kan? Mesti kena pandai. Rembat dengan CP Mak buat berniaga. Kan? Mak pun ada lawan kat situ. Okey, jom cerita Ain yang kedua. Okay. So untuk cerita yang kedua ni adalah cerita Emma. Okay, I just bring forward lah daripada apa yang diceritakan pada Ain. Kalau ada termiss minta maaf lah Emma Okay, cerita ni berlaku masa dia sekolah. Okay. Tahun bila tu dia tak saintifik kan, tapi masa dia sekolah rendah kot. Sekolah rendah. So masa tu sekolah dia ada buat camp motivasi. 3 hari 2 malam. Okay. And then tu kat sekolah je sebenarnya. Tapi masa tu ialah sebab tak pernah keluar daripada rumah mungkin. So macam the surrounding tu different lah. Tapi dia ada masalah macam ni tau. Bila dia pergi tempat-tempat yang creepy, dia suka untuk tengok ada orang histeria tak. Tapi dia tak cakap kat orang, dia just booming dalam hati. Tempat ni akan ada orang kena histeria ke? Dia seolah-olah macam mencari lah ni. Yes, dia macam menunggu. Dia macam menunggu. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia ni ada masalah lemah semangat. Cuma dia nak tengok. Dia jenis yang suka benda-benda seram ni tapi lemah semangat. Betul. Janji dia suka nampak show tu berlaku tapi jangan terjadi pada dia. Something macam tu lah. And nak kata macam mana, permintaan dia tu termakbul. Pada hari tu? Pada hari pertama dia kata tak ada apa. Hari kedua lah, malam kedua. Malam kedua something happen. Kawan dia kena histeria secara tiba-tiba. Okay. So dia tengok lah. Dia tengok keadaan kelakuan orang histeria ni macam mana. Nak kata seronok tu tidak. Dia excited tapi dia takut dalam masa yang sama. Dan benda ni alhamdulillah tak terjadi pada dia. So kat situ nampaklah keadaan sebenar macam mana bila orang kena histeria. Budak kena histeria, mengamuk, tiba-tiba menangis. So cerita untuk kes histeria tu dan kat situ after cikgu take over lah untuk handle that situation. So selepas tu dia balik. Emma ni dia dibesarkan dengan nenek dia. So dia tinggal bersama dengan nenek dia. Dan masa dia balik ke kampung, maksudnya dah dari habis sesi camp tu dia balik kampung. Dia balik ni lah. Dia balik rumah. Tapi masa dia balik rumah tu dia macam terbawa-bawa daripada cerita yang kena histeria yang dia tengok depan mata tu. And something happen masa dia nak solat. Dia bunyi pula. Itulah. Buat dia je. So masa dia nak solat, dia rasa macam ada masa tu kan dia tengah rumah kampung kan dia pakai tingkap yang clip. Tingkap nako. Tingkap nako tu kan. Yang banyak-banyak tu. Betul. So masa tu nak maghrib tiba-tiba dia dengar bunyi macam dentuman daripada tingkap. Something like macam orang baling atau kucing yang bergaduh terpelanting ke macam tu, ekstrim betul dia bergaduh. Tapi secara tiba-tiba dia nak menoleh ke arah tempat tu berbunyi tak boleh. Seolah-olah kepala dia macam kena stuck dekat situ. Dia cuba sedaya upaya tapi that something yang macam dia memang tak boleh nak bergerak. Dia jadi kaku macam tu. Then lama kelamaan dia face tu dia boleh lepas lah. Tapi selepas kejadian tu dia meluru menangis terus kat nenek dia. Nenek dia masa tu tengah buat kuih. And then bila dia ceritakan kat nenek dia, ada satu time nenek dia tu dia ikat rambut dia apa semua. Mungkin masa tu rambut nenek dia macam terurai apa semua kan. Dan masa tu dia kemaskan apa semua. Dia ambil satu parang panjang daripada celah-celah tingkap. Lepas tu dia pergi naik atas. Nenek dia. Dan bila naik atas, Emma tu just membuntuti nenek dia je lah. Dan tak tahu apa yang nenek dia buat, baca-baca apa semua. Dan come back dekat dapur buat kuih tu macam biasa. Dan masa tu dah lah, dah tenang-tenang saja. Bila time dia nak tidur, sekali lagi dia kena ganggu. Waktu tu dia nak tidur, dia baru nak lelap mata, tiba-tiba macam dia nampak lembaga hitam yang memang jelas-jelas perbuatan lembaga tu tekuk dia. Umpama macam kena tindih lah, something like ni. Dan tapi tekuk dekat muka kan ni? Tekuk kat muka. Aduh. Bila kejadian macam ni berlaku,
dia nak jerit, dia dah jerit dah ni sekuat hati, tapi tak ada orang pun dengar. Sampailah nenek dia sendiri notice, dia tutup mata tapi keadaan tangan dia semua meronta-ronta. Oh, okey, faham. Keadaan tu mungkinlah nenek dia boleh notice selepas dia membaca macam ayat hujung ayat kursi tu dia dapat melepasi. Kalau yang part lain dia memang tak boleh. Dia memang even nak bernafas pun dia kata memang tak boleh. Cuma dalam hati dia memang kali ni aku mati, memang benda ni betul-betul nak bunuh aku. Dia kata macam tu. Alhamdulillah bila nenek dia ni dia cuma dengar orang tu bercakap, Kak Ngah macam tu je. Then bila dia tersedar, dia tengok macam nenek dia. Lepas tu dia bagi tahulah nenek dia apa jadi apa semua, tapi dia dalam keadaan yang betul-betul penat macam tengah melawan sesuatu. Lepas tu bila dia cerita apa semua, okey tak apa, kira macam apa, pakcik dia come untuk tengok keadaan. Pakcik dia bukanlah orang berubat ke apa, tapi orang lama, mesti tahu bila situasi ni diceritakan. So dia kata tak apalah, tidur, kita buat apa yang mampu. Selepas tu bila dia cuba nak tidur, kali ni nenek dia pula kena. Kali ni kacau nenek dia pula. Lepas tu akhirnya Emma juga yang dapat kesan nenek dia ni, meronta-ronta tapi dia tutup mata. Lepas tu akhirnya Alhamdulillah nenek dia pun kira macam bila comeback tu dia macam terkejut lah. Lepas tu bila dia ceritakan ke pakcik dia balik, kira macam saudara dia balik, ni tak boleh jadi. Dia ambil selipar, dia baling atas bumbu. Mungkin masa tu dia punya nak kata baling ke siling tu, siling tak ada, just macam rumah kampung. Dia tak ada penutup siling macam tu kan. So dia kata kau pergi balik lah. Dia cakap lah benda yang macam, sorry mencarut sikit kan. Kata kau balik, kau jangan ganggu keluarga aku apa semua. Dia kata kira macam dia halau lah, dia cuba halau. So pakcik dia estimate mungkin dia ni mengikut Emma. Mungkin daripada yang Emma duk beria nak tengok yang histeria tu. Yes. Dia jadi boleh rasa yang Emma ni okey, dia boleh follow si Emma ni. Kau nak tengok kan, kau nak rasa, aku bagi kau rasa. Mesh ni kan, kau datang Jahanam. Lepas tu bila dah berubat apa semua, after kejadian malam tu, diorang ni dibawa berubat apa semua, dan memang betul dia ni mengikut. Cuma ekstrimnya jin ni, dia memang nak pergi habis. Tu masalah dia. I see. Dia datang, dia menumpang, tapi dia menumpang memang dia nak pergi habis. Dia macam okey. Ini kalau yang cerita-cerita jin nak bagi habis ni masalah kan? Yes kan? Dia yang nak kata agak kuat lah bila dia boleh nak kata kacau manusia, fizikal manusia tu kan. So itulah cerita Emma. Dia kata memang sampai sekarang dia ingat, dia serik lah dengan kejadian tu. So Emma, kau dengar ni Mak kan? Kau jangan minta benda bukan-bukan lagi Mak. Mesti dia gelap mikir kan? Kau jangan minta benda bukan-bukan lagi. Kita sebagai bodoh tak nak tengok benda-benda ni. Kau bila minta bukan-bukan pula kan? Dah kena mendapat kau kan? Jahanam Tapi tu lah, tapi tak tahu macam mana perasaan dia kan? Sebab dia nampak benda tu actually pegang dulu, bismillah. Seolah-olah pegang and tekuk muka dia kan. Dan dia beronta-ronta, tak boleh nak menafas dan sebagainya. Tu macam agak ekstrim jugalah sebenarnya. Kalau nak ikutkan kan, kalau nak kata soal kena tekuk, I pernah kena tampar. Tampar? Kau buat apa? I tak buat apa. Kali ni I memang tak kacau. Tapi mungkin perbuatan I tu mengganggu dia. Okay, masa tu I duduk dekat rumah flat. So ada satu bilik yang side yang paling kecil ni. I tak pernah tidur atas katil tau. Selama ni tilam tu memang atas lantai. Okay, sampai satu time tu arwah bapa I belikan katil besi tu yang bujang. Okay, alright. Single lah, katil single lah. Yes. So memang excited gila lah duduk kat katil tu kan. Betul. Kita memang buat habitat dekat katil tu. And memang duduk kat situ. Tapi time tu I notice I tidur selepas asar lah. Nak ke maghrib macam tu. I tidur sorang-sorang, tutup lampu. Kira macam tak berkunci pun. I tidur. Masa tu handphone masih yang black and white tu. Mono apa? Monokrom. Yes, monokrom. Kau pun yes je kan? Yes kan sajalah. Asal dapat dia punya point-point tu. Sama-sama dengan pun Nokia ni? Okay. Selepas itu tidur. Sampai satu masa sebenarnya tidur tu bukanlah betul-betul lena tau. Kita masih separuh sedar lagi waktu tidur tu. Memang kena rasa betul kena lempang.
kuat lah ni. Kuat. Tapi mesti ada sebab siut kau kena tempang ni. Tak tahu lah. Mungkin tu antara jin yang tak suka orang tidur lepas asar kot. Tu lepas asar tu kena tu? Lepas asar. Memang kuat gila, Fiz. Memang kuat gila. Lepas tu bila I bangun kan, I buka pintu, I cari. Ke mak aku yang lempang aku ni? Lepas tu I cari mak. Masa tu mak Ain ada dalam bilik tau. Mak dia tadi, mak ada pergi bilik orang tak? Cakap macam tu. Kau ni kan aku lempang kau juga. Nanti dia pula nak lempang kan. Kata kan, aku dari tadi duduk dekat sini. Kau dah mandi belum? Kata kan. Lepas tu, okey, mak tak bergerak. Masa tu arwah bapak pun tak balik kerja lagi. So siapa yang lempang itu? Ini basically memang kuat lah ni dia bagi. Kuat. Memang kuat. Cuma dia berdesing. Memang dia rasa macam 2 hari juga rasa telinga berdengung macam tu. Memang kuat. Itu pengajaran lah untuk Ain sebenarnya. Kau jangan tidur lepas asar. Memang aku lempang kau lagi. Bukan je lempang, member seorang tu yang lempang ni. Masalah betul. Tapi kalau nak kata sentuhan daripada benda-benda ni, kalau yang memang nak kata sekali kena tu memang terasa. Dia punya sakit tu memang lagi yang kena tindih tu. Kalau nak kata cerita orang kena tindih, nak menjerit tak dapat, memang memang tak boleh nak nafikan. I see. Dia punya terasa seksanya nak jerit tapi tak boleh tu. Tapi kena lempang pun tak tahan. Itu basically adalah sesuatu benda yang membanggakan sebenarnya kan. Selalu orang kena tindih, kena kacau. Aku pernah kena lempang. Okey, alright, jom kita dengarkan cerita Ain yang seterusnya. Okey. So yang ini cerita sama juga tiung masa cerita Ain yang first. Okey. Dia punya kejadian tu time-time Ain balik kerja. Okey. Tapi kejadian ni betul-betul berlaku di jalan, sepanjang jalan nak masuk sebelum Simpang 4 Linggi. Okey. Sepanjang highway tu. Yang terjadi. Okey. Biasa tak dengar tiba-tiba kat highway ada kucing, kita tak boleh elak. Kita kat highway ni, kita dengan kelajuan kata dalam 120 km per jam, tiba-tiba ada kucing melintas. Tak boleh, memang langgar. Memang tak boleh elak, memang langgar, betul tak? So itu yang berlaku pada Ain. Okey. Masa tu selepas daripada RNR Seremban. Okey. Kira time tu Ain dah berehat. Sebelum tu Ain dah berehat dekat RNR Nilai. Then Ain nak teruskan perjalanan. So Ain berhenti dekat Seremban isi minyak. Then Ain nak terus berjalan lah. Kiranya tak nak stop dah. Daripada RNR Seremban direct to Simpang 4. Tapi time tu Ain yang kejadian kucing, yang Ain melanggar kucing ni, selepas daripada highway, lepas daripada RNR Seremban. Okey. Tiba-tiba kereta laju ni kiri kanan. Kita nak henyak ke kanan, kereta laju. Kita nak ke sini pula macam kenderaan besar. Bila malam kenderaan besar banyak. Selepas dah tak ada pilihan, langgar je kucing tu. So timbullah rasa serba salah yang mendalam. So okey. So nak kata memang tak pernah lah alami kejadian macam tu. Kita kalau boleh, kita ni kalau nampak kucing yang mati tu, kalau boleh nak ambil jasad dia tu nak buang ke tepi lah. Kan, tak nak lah bagi lenyap sampai hancur dengan kereta-kereta lain. Betul. So tapi tak ada pilihan. Tempat tu masa tu dekat highway. Teruskan je lah perjalanan. Cuma time tu tak tahu lah, dia punya rasa bersalah tu kan, macam sikit lah. Macam bunuh orang pula. Bunuh orang, langgar orang. Okey. Okey. Lepas tu rasa berhenti dah sekejap. Tak nak dalam satu masa tu juga mengantuk. Dia punya mengantuk hari tu. Dia bila sampai dekat RNR, dia celik. Bila tak keluar lagi daripada kawasan RNR, dia punya mengantuk tu kan. Lain macam lah. Na'uzubillah. Lepas tu okeylah, tak apalah, kita surrender. Berhentilah dekat RNR Linggi rasanya. Linggi, betul. Kat situ dah gelap dah sebenarnya.
Nak kata even ada yang apa, food truck tu semua, lampu dia just untuk spot dekat dia orang je. Nak keliling tu memang tak ada. So okey lah, berhentilah kat situ. Nampak macam orang ramai. Kita pun okey lah, rehat lah, paksa lah tidur. Sebab 2 RNR yang Ain berhenti untuk apa, untuk rehat, untuk isi minyak, memang tak tak tidur. So paksa juga tidur kat situ. Bila kita tidur, kita tarik habis lah seat ke belakang. Ada bantal anak kan, sekali lah. Elok, sedang elok tidur. Memang fikir macam nak selesa tidur time tu. Tiba-tiba dekat kepala ni Ain bertudung macam ni. Terasa bila kita dah letak kepala tu kan, dia rasa, kita terasa jari tu macam ni. Apa benda ni? Dekat kepala. Okey. Kata macam, masa tu betul kata dia. Ain bangunlah balik. Ain bangun balik bila tengok dekat belakang. Sebab seat dekat apa ni, sebelum ni seat kalau macam Ain bawa kereta tu, Ain tutup je seat belakang yang tak ada orang duduk tu, kecuali yang belakang lah. Yang belakang sekali tu Ain tutup. Tapi time tu memang tak ni lah, tak, just macam biasa. Ain tengok toleh je kat belakang tu, macam kita tak nampak apa-apa ni, tapi hati kita mengatakan dia ada kat situ. Okey. Lepas tu okeylah. Dan Ain pusing balik. Kalau kau nak tumpang, lepas ni kau keluar, aku nak rehat, kau jangan ganggu. Ain cakap macam tu? Ain cakap macam tu. Tapi cakap secara macam biasalah. Kita cakap biasa, macam cakap as long as kau faham, sudahlah. Lepas tu Ain ambil bantal, tutup ni, tutup muka. Silapnya step tu, Ain pergi ambil bantal tutup muka. Memang sedang elok lah. Tapi tak adalah kejadian tekuk apa semua, tak ada. Cuma rasa berat. Cuma dia rasa berat dan dia rasa macam bantal tu macam kena kita rasa dekat macam muka tu. Ni gitu rasa tu. Betul. Lepas tu kita memang tak tidur. Tak tahu apa, tak tahu kenapa dia perlu buat macam tu. Macam dia kacau ni. Dia kacau. Bangun balik, angkat seat balik. Tapi masa Ain bangun balik tu, benda tu kira macam still lagi rasa. Still lagi. Bila Ain nak alih balik bantal anak Ain tu, nampak macam ada apa, nak kata lekukkan. Lekuk-lekuk tu. Nampak macam ada. Ain just letak lah kat passenger. Kata, kau nak apa sebenarnya ni kan? Ain buka semua tingkap. Biar orang ada ni. Orang ada lepak minum, beli air, pergi tandas apa semua kan. Orang ada. So ramai lah orang kat situ. Ramai. Cuma keadaan kawasan tu gelap. Okey. Cuma dia lampu dia spot-spot dekat tandas, dekat orang jual food truck tu. Itu sahaja. So tiba-tiba ada satu uncle India tu, dia tengok Ain macam, Ain pun tengok dia, dia tengok Ain juga. So macam kita tengok orang tu macam pelik lah. Orang tu pun mata apa hal kan. Mata bertentang mata. Ada pula segmen macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba dia datang. Dia kata, adik, kata you okay ke? Dia kata macam tu. Tiba-tiba Ain pun, Ain tak jawab. Cuma Ain perhatikan dia macam tu. Mungkin sebab Ain pun ada masalah apa, penglihatan waktu malam. Kita nak fokuskan betul-betul muka orang tu. Sebab fahamlah skin, but skin tu kan. Kita pun macam okey, cuma dengar lah suara dia. Okey. Dia kata. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, kalau you penat, you tukarlah driver. Dia cakap macam tu. Okey. Tukar driver, dia cakap macam tu. Macam Ain cakap lah balik, tukar driver. Yalah, kawan you tu bagilah dia drive. You tidur lah. Aku bukan pergi seorang ke? Kan. So macam kita pun just iakan je lah. Sebab kita pun masa tu pun kena kacau. So Ain pun fikir, ke sebab aku langgar kucing tu dia jadi ngikut. And benda tu just habis kat situ je. Ain teruskan perjalanan dengan seat yang dengan tingkap yang terbuka. Lepas tu Ain buka lagu kuat-kuat. Ain melalak sepanjang jalan tu sampailah simpang 4 tu. Nyanyi kat situ. Lantaklah kau nak buat apa pun kan. Kata aku tahu kau kena keluar. Tapi mengikut kata Mak Ain, lepas kejadian macam tu, lepas tu Mak Ain cakap lah, pernah ada satu time tu Ain keluar dengan dia sampai lari ke malam. Nak balik rumah. Lepas tu tiba-tiba masa Mak tutup pintu tu, Mak cakap lah, kata kereta ni kau ada langgar apa-apa ke? Okey. Lepas tu
Ain tak berani lah cakap. Sebab memang kita tahu yang sepanjang kita di kereta ni kita langgar kucing tu je. Tapi memang tak boleh nak elak. Memang tak bukan sengaja lah kita langgar. Tak ada mak, tak ada. Kita pun tak mengaku lah. Takut kena bantai ke, kena sumpah ke dengan mak ke apa kan. Lepas tu dia kata, ya ke? Dia kata macam tu. Tak apalah kalau kau tak langgar. Dia kata macam tu. Lepas tu lepas 2-3 hari Ain tanya balik, kenapa mak cakap orang apa ada langgar sesuatu dengan kereta ni? Tak adalah. Dia kata, mak rasa macam dia jadikan kereta kau ni tempat dia. Tapi dia tak hari-hari ada. Okey, faham. Ain cakap, dia tak hari-hari ada. Ada time dia nak duduk, tapi dia duduk diam je. Ada time dia nak duduk situ, dia duduk lah. Lepas tu cakap, belah mana mak? Belakang sekali. Belakang sekali, belah kanan. Okey. Itu macam, dia kacau ke mak? Macam tu. Tanya, tak adalah. So far dia tak kacau lah. Tapi kau ada langgar tak? Dia paksa. Dia tanya lagi sekali lah. Dia tanya. Lepas tu Ain jawab lah. Akhirnya Ain cakap lah. Lepas tu dia kata macam, tak apalah nanti, sebab kat rumah Ain belum doa selamat lagi. Dia sekali buatlah dengan kereta tu nanti. Mana tahu ikhtiar kita untuk nyahkan dia. Dia kata, lepas tu betul kau bukan sengaja langgar kucing tu. Tak, memang tak sengaja. Dia cakap kan. Dan sampai sekarang sebenarnya. Kereta mana ni? Kereta ni? Kereta ni. Kereta ni. Okay. Kereta ni. So memang ada satu time tu kadang-kadang kalau kita bawa sampai ke malam, dia rasa macam, dia tak selalu Fiz. Dia tak selalu. Dia ada time tu je. Dia akan bunyikan kat belakang kita letak satu bakul mainan budak-budak. Kadang-kadang dia ada main lah. Ada bunyi tiba-tiba bunyi mainan tu macam ni. Dia akan main lah melodi tu. Padahal kita off. Dia jadikan macam tempat singgahan dia lah. Something macam tu lah. Sampai sekarang lah ni benda. Sampai sekarang. Suami kau tak kisah pula? Dia buat macam tu. Dia buat macam tu je lah. Tak tahulah apa suami Ain ni ada pernah kena ke apa ke, pernah diganggu ke. Tapi dia tak pernah cerita lah so far. Tapi memang ada. Memang ada. Kau jangan bawa dia datang sini sudah. Masa datang kalau dia nak singgah mana tahu. Jangan buat hal lain. Dah berapa ni. Dia nak tengok Shah Alam. Jangan buat hal lah. Kau dia nak tumpang kereta lain. Tak apalah. Kejap lagi aku tutup tingkap rapat-rapat kan. Tak nak bagi dia tumpang. Bahayain kan. Cuma kejadian tu bermula daripada yang terlanggar kucing tu. I see. Tu je lah. Cuma itulah kata kita pun tak sengaja. Dah berapa lama dah benda ni? Kejadian langgar kucing ni? Tahun ni juga. Tahun ni juga? So dia, benda ni masih tapi mak Ain pernah cerita lah benda ni macam budak ke? Taklah, dia macam orang tua ke? Dia kata cuma dia hitam. Okey. Cuma nak kata direct muka tu dia memang tak tunjuk lah. Cuma dia hitam, dia membentuk je. Dia tak ada tunjuk wajah sebenar. Beremang dulu. Okey. Alright. Okey. So itulah tiga cerita yang Ain dah kongsikan dengan Mana Suka Podcast untuk malam ni. Okey Ain, sebelum kita settlekan dengan kita punya podcast malam ni, Ain ada apa-apa pesanan tak untuk semua yang tengah menonton ni? Basically, orang-orang yang tengah menonton ni semua follower rapat tau Ain ni. And diorang ni memang jenis yang Cip, bila nak panggil Ain? You know? Ada baca juga dekat komen. Cip, terima kasih. Cip ini kan. Dia selalu orang akan tanya lah Ain ni kat mana, you know, bila nak cerita dan sebagainya. So hari ni aku bawa dia tu datang sini habis cerita kan. So Ain, ada apa-apa pesanan tak untuk diorang Ain? Sama je lah pesanan macam sebelum ni. Jaga memang diri baik-baik. Memang aku ingat pesanan kau kan? Sebelum ni kan? Kena buka balik kitab pesanan tu. Itulah nak kata macam mana, kalau dikatakan pasal makhluk halus ni, kat mana-mana pun ada sebenarnya. Kat mana-mana pun ada. Cuma ikhtiar kita sebagai manusia, kita dekatkan diri pada Allah lah. Supaya itu sebagai nak kata benteng pertahanan kita sendiri daripada benda-benda ni. Sebab kalau benda tu kuat, insya-Allah nak kata iblis ke, syaitan ke, ataupun orang yang cuba menghantar ke, insya-Allah lah kita ada pelindung daripada Allah. InsyaAllah. Yang penting jaga sikap lah semua. So itulah dia pesanan daripada Ain. Okay Ain, so basically if let's say lah Mana Suka Podcast kita akan membawa ke season yang kedua. Contoh Ain ada banyak lagi cerita kan?
InsyaAllah nak kutip dulu daripada Emma tu pun ada. Dia pun ada juga cerita. Panggil dia datang lah. InsyaAllah nanti. Kan? Nanti panggil. Dia cuma ada masalah ni je. Suami dia terlalu sayangkan dia. So, biasa suami mana yang tak sayangkan bini? Okey, point tu tak boleh nak go through. Kan? Dia kalau kita cerita pasal abang Tesla lain. Tu panas. Kan? Itu isu panas. Kan? Okey. Yang tu isu panas. InsyaAllah nanti I cubalah pujuk-pujuk dengan dia. Bincang dengan dia pun seronok. Sebab dia pun ada pengalaman hampir sama macam Ain juga. Di mana ayah dia pun kena buatan orang. Alamak. Dan teruk lah, kira macam suffer lah during sakit tu. Dah meninggal dah. Oh, innalillah. Tapi suffer lah. Teruk lah. Betul. Okey. Alright. Okey, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk datang daripada jauh, daripada Melaka, Yin. Ya. Melaka ke Shah Alam kan. Hari Sabtu pula jalan jam. Kan? Tapi tak apalah, janji sampai Selamat InsyaAllah. sampai Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Jadi kepada anda semua jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Makan Yin kan. Okey, sambung. Sambung makan. Habis dah bah. Settle. Ambil gambar macam mana tu bagi kau pegang. Apa tu? The product.